حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Tuan Haji Nazri, Tuan Haji Halim, dan seterusnya kepada Tuan Haji Ja'far bin Ali, merupakan pegawai pemasaran Tabung Haji Travel, dan juga saudara Kamal. Terusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para tetamu Allah, para buyut rahman yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di minggu lepas sempat lagi pi Wang Kelian. Pi Wang Kelian, balik Wang Kelian, singgah kita nak lihat apa khabar tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sihat walafiat. Alhamdulillah, yang kebetulan pi Wang Kelian semua. Rupanya nak pantun. InsyaAllah baik, pada malam ni kita teruskan lagi kuliah haji kita insyaAllah. Kita masuk kepada malam ni menceritakan tentang sikit lagi tentang kelebihan. Kelebihan itu tertinggal sikit. Kelebihan tanah haram. Apa lebihnya tanah haram? Kita dah bincang kelebihan dia bumi keliling Rasulullah. Yang kedua, tempat mulia dan selamat. Dan yang ketiga, mulia lebihnya tanah haram ni sebab tiap-tiap hari turun atas Kaabah 120 rahmat. Dan 60 bagi orang yang tawaf, 40 bagi orang semayang, 20 rahmat orang yang memandang Kaabah. Mandang Kaabah dapat 20 rahmat. Di antara lagi, di antara 20 rahmat, pada rahmat yang kedua seterusnya, pandang muka ibu pun dapat 20 rahmat. Yang ketiganya pandang Al-Quran. Pandang Al-Quran juga dapat 20 rahmat. Yang seterusnya pandang air zam-zam. Tuan-tuan beli zam-zam yang minum, tengok je dapat 20 rahmat. Kelebihan air zam-zam, bukan datang sebarangan tempat, datangnya daripada Mekah Al-Mukarramah. Tiada waktu tegah Mekah terpelihara daripada wabak taun dan fitnah dajjal dan seterusnya. Banyak sebab mustajab seterusnya, yang akhir sekali diganda dengan 100,000 kali ganda bagi setiap solat. Satu solat kita sembahyang 100,000 kali ganda. Bukan dekat solat, amalan kebajikan. Satu amalan baik 100,000 kali ganda. Sedekah 1 rial dapat 100,000 rial. Kita tolong orang satu kebajikan dapat 100,000 kebajikan kita tolong. InsyaAllah. Jadi maknanya, baik kita tengok ganjaran 100,000 kebaikan di tanah haram dipetik dalam kitab Bughiyah Abdullah muka surat 102. Apabila para ulama berpendapat mengatakan kelebihan 100,000 itu merangkumi seluruh tanah haram Mekah. Dia berbeza dengan Madinah. Madinah semayang dalam masjid dapat 1,000 kali ganda dalam. Tapi kalau luar dataran tak dapat 1,000 kali ganda. Tapi Mekah seluruh tanah haram termasuk di hotel. Kalau macam tu main ke hotel jelah no, dapat 100,000. Dekat Al-Jahara pun 100,000 juga. Ikut sekali congok tak apalah. 2 kali congok tak sama. Tak sama macam mana? Ialah satu kalau saya kat masjid sama 100,000. Yang kedua dapat pahala i'tikaf dalam bilik tak dapat. Yang kedua dapat melihat Kaabah. Yang ketiga dapat sembahyang berjemaah. Lagi banyak jemaah, lagi banyak pahala. Jadi kita i'tikaf sama dengan 100,000 i'tikaf.
Walaupun sama segi berdasarnya, perhakikatnya tak sama. Jangan kata melainkanlah kalau orang yang uzur terpaksa sembahyang kat bilik, jangan bimbang. Jangan duduk galak gatal yang nak gagah cuma merangkak main dalam masjid, dia dah uzur. Okey, sembahyang kat bilik pun ataupun di surau dekat hotel tu juga 100,000. Itu bagi orang yang uzur. Yang sihat-sihat ni rebut lagi pada pahala yang banyak lagi, i'tikaf, mengadang Kaabah dan juga semua jemaah dan sebagainya lagi baik. Berdalilkan peristiwa Isra' Mi'raj, ketika Rasulullah SAW diisrakan, baginda berada di rumah Ummul Hani. Rumah Ummul Hani. Inilah di antara seorang penceramah selebriti kita mengatakan Ummul Hani ini kekasih Nabi yang pertama. Salam. Banyak ada di bersama orang dah. Ummul Hani, maknanya Nabi duduk di rumah Ummul Hani, bukan dalam Masjid Haram. Ulama menjelaskan bahawa Masjid Haram yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merujuk kepada barakna haulah. Kami memberkati haulah, sekelilingnya. Sekeliling itu mana? Sekeliling kepada tanah haram. Selagi mana nama tanah haram, termasuklah di Mina, di Muzdalifah juga tanah haram. Seluruh tanah haram itu merupakan setiap amalan 100,000 kali ganda. Ulama taklid, ulama ni dia kadang-kadang depa ni kira depa mantap. Kita tak boleh kira agak tetap kira nak berapa? 100,000. 100 ada 1,000 kali. Berapa agak? Depa akan kali-kali tu adanya amalan kita satu zuhur kita sembahyang bersemaknya 55 tahun 6 bulan. 55 tahun. Sembahyang lohor sana, sekali sembahyang seolah-olahnya sembahyang di Malaysia 55 tahun 6 bulan non-stop. Bayar sekali ya. Sini kena buat 55 tahun. Subhanallah. Jadi mana itu kadang kalau kita baca Quran. Baca Quran, kita puasa sama dengan 100,000 kali ganda. Kalau sembahyang, kalau kata 5 waktu, 55 kali 5 700 20 apa? 55 kali 5 15 sembahyang kali dengan 5 waktu. Berapa? 720. 275. 725 tahun sekali. 725 tahun satu kali sembahyang. Kalau duduk sampai 55 tahun, balik tak di Malaysia 6 tahun tak bayang tak apa lagi. Dia baca gitu. Tolak. Baki ada lagi. Tu tak kena lah. Dah. Ada juga orang kali gitu. Kalau gitu ke balik Malaysia 6 tahun tak bayang tak apa lagi. Belian banyak. Aku duduk sehari 3 hari kalau kata 55 hari. Ada dia bukan itu. Okey. Itu ulama. Sebab tu kita tengok ulama kan, dia kata kucing yang menyau tu, dia pada tempat yang kacau, dia dapat tahu apakah maksud menyau tu. Apa kalimah meow. Kita kata kucing galak. Kucing kata lah tu ni macam mengawal lah ni. Kita tahu mengawalnya. Padahalnya ulama dia dengar, dia faham, dia baca, dia kata ya rahim. Kadang-kadang dia main kan dalam kedai tu di pintu kita. Orang ramai kursi ni dia main kat kita. Pasal apa dia main? Allah perintah dah hampir dia. Dia bagi kat kita buat dak, tak bagi sikit apa-apa, masya-Allah. Ya Rahim. Ini orang tu. Dia sebut ya Rahim. Kalau jentik telinga kat rajang kat Allah. Na'udzubillah. Kalau ada makan bagilah. Kalau kita order lain tak apa. Dia main kat kita. Dia tak pilih orang lain ramai tu. Tanya, pasal apa dia main kat aku? Pasal apa main meja kita? Allah yang arah. Tiba-tiba kita sia-siakan kedatangan itu. Okey.
Baik. Itu di antara kelebihan tanah haram, insya-Allah. Baik, kita dah tengok pertama saja. Okey dah. Okey, kita dah tengok dah. Okey. Nah, sini pun kita dah bincang dah. Binaan sejarah Kaabah di Masjidil Haram. Sejarah pembinaan Kaabah. Okey, rumah ibadat yang pertama Kaabah ini didirikan di muka bumi. Apa ni selepas itu Masjid Al-Aqsa. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin." Itu ayat merupakan Kaabah lah rumah yang pertama didirikan. Baru lepas Islam 40 tahun barulah Masjid Al-Aqsa di Palestin. Binaan daripada batu kita dah sentuh dah kan? Dan saya dia ulang-ulang pula. Okey, ni pun dah kita dah. Okey, sudah. Asal. Okey. Sudah. Okey, sudah kan? Belum? Dah no? Ni sudah. Okey, kita tengok sikit amalan di Masjidil Haram. Ni amalan di Masjidil Haram. Apakah kerja yang kita kena buat? Apa kerja yang kita nak buat yang haram ni? Kadang-kadang dia pergi Masjidil Haram ataupun dia pergi tanah haram, dia tak tahu nak buat ajar apa. Yang dia tahu main WhatsApp. Main ni apa? WhatsApp. Macam-macam lah. Yang pertama sekali berniat i'tikaf dalam masjid. I'tikaf. Ni kata ulama, dia kata kita ni bila masuk masjid, kita kebanyakan kita tinggal 3 benda ni. Bila masuk masjid, kadang-kadang kita tertinggal 3 benda ni. Kita cek tengok. Yang pertama, kita masuk masjid, kita lupa untuk niat i'tikaf. Duduk saja ya, dengar kuliah sampai 2 jam, 3 jam, tapi di sini tak payahlah. Kalau duduk masjid, terlupa kita i'tikaf. Nah, yang kedua, kita terlupa untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita terlupa, kita masuk, kita masuk nak ambil apa pun kita masuk, habis kita keluar. Sepatutnya kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Yang ketiga, kita masuk masjid, kita tak duduk sah depan. Duduk sah belakang. Pergi pukul 11. Tapi sembahyang Jumaat duduk sah belakang. Pasal apa? Sepatutnya dia kena duduk sah hadapan. Nabi kata siapalah yang tahu kelebihan sah hadapan, dia akan membuang undi. Siapa lari pecut laju, dia dapat sah depan. Siapa tak laju, tak dapat. Siapa tahu kelebihan. Ini sebab tak tahu, kita pergi lewat pun boleh duduk sah depan. Patutnya orang pergi awal tu duduk sah depan, orang belakang masuk belakang. Tiba-tiba lari orang yang belakang tu, makin dia boleh duduk sah depan. Ada apa? Kosong-kosongnya. Baik. Jadi masuk dalam masjid, jangan lupa untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi i'tikaf ni, kata Nabi, siapa i'tikaf sekadar 2 perahan susu. 2 perahan susu. Perah sekali, lepas tu nak perah pula. Berapa second? Mungkin 2 second. Itu banyak. Seolah-olah dia memerdekakan seorang hamba. Merdeka seorang hamba. Okey, yang seterusnya, banyakkan baca Al-Quran. Di pasal apa ini ada? Amalan yang kita kena buat, banyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Sebab orang baca Al-Quran ini merupakan ahli Allah. Yang ketiga, banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Zikir yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, ketahuilah,
annahu sesungguhnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu baik-baik zikir. Nah. Dan zikir yang kedua di atas zikir Nabi kata kalimatani, dua kalimah, khafifatani bil lisan, ringan disebut dengan mulut. Khafifah bil lisan, mana ringan sebut di lidah, ringan ya. Dua kalimah ni. Tapi wasaqilata bil mizan, tapi berat dalam timbangan. Dalam timbangan Allah Taala mizan yang paling berat, lebih berat daripada gunung Uhud lagi. Yang ketiga, wa habibata ila rahman, amat disukai oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, zikir ni yang paling terbaik. Maknanya zikir yang mudah disebut tapi berat dalam timbangan dan amat disukai oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Okey, banyak berzikir. Yang seterusnya, banyakkan selawat kata Nabi. Di sana banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak kata Sayyidina boleh, nak kata Sayyidina boleh. Sayyidina ni maknanya penghulu. Penghulu kami. Sebab tu kita tengok nama Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Aminah. Apa maksud Siti? Siti itu singkatan daripada Sayyidatina. Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aminah. Nama Siti itu mana singkatan kepada Sayyidatina. Bukan nama Siti itu. Siti itu singkatan. Kita boleh kata Siti. Apa Siti? Lepas bu Siti. Maknanya kalau Nabi Sayyidina. Kalau perempuan Sayyidatina. Mana Siti itu. Okey, banyakkan selawat kata Nabi. Siapa yang selawat kat aku sekali, Nabi kata Allah selawat kat dia 10. Bayangkan. Man shalla alayya marratan, siapa selawat kat aku sekali, marratan sallallahu alaiha asra, Allah akan selawat kat dia selama 10 kali. Maknanya 10 kali rahmat Allah kasih sayang kita. Sekali selawat, Allah balas 10 kasih sayang Allah kepada orang tu. Siapa yang selawat 1000 kali, man shalla alayya alfun, siapa selawat aku 1000, wa harramallah fi jasadihi finnar, Allah mengharamkan badan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tempat dia, medan dia yang boleh kita selawat banyak-banyak kat Mekah. Di sini tak ada. Gaya nak selawat, nak masak. Gaya nak selawat orang telefon. Gaya nak selawat cucu mai. Tok, sudah. Tok nak makan ni, nak makan ayam tangan tok. Semua ayam tangan tok. Jadi menantu pergi tidur, tok masak. Pasal apa? Nak makan ayam tangan tok. Punya kedik tu. Menantu kita ni, bukan menantu. Cuma hantu pun nama dia. Patut tok rehat kan. Cucu, menantu lah masak. Tapi nak rasa ayat tangan tok. Tok ni pun tergedi-gedi lah bila dah puji kembang, segala kembang-kembang. Dia buat macam-macam. Menantu tidur merah mimpi siap. Siap dah tok? Siap. Okey. Jadi maknanya tak dan di sana lah tempat untuk kita nak mengutip, nak mengumpul pahala-pahala bilangan zikir di sana. Tak ada apa-apa nak kacau lah. Sebab tu di sana kita kalau boleh kita offline dengan manusia. Kita online dengan Allah Ta'ala. Manusia kita off. Ni hari-hari, sehari 4 kali video call. Duit ni beratus.
Tak ada anak hantar. Asalkan mak nak makan pun habaq. Nak pergi sawah pun habaq. Nak berak pun habaq. Ni mak nak berak ni. Hari ni rasa berak senang lah. Berak pun habaq. Semua rakam. Ini. Jadi mana kerja-kerja tu tak berfaedah. Kalau kita offline dengan manusia sekejap, kita online dengan Allah SWT. Dah lama dah kita duk online dengan manusia, duk offline dengan Allah. Kita memang tak tahu kita duk online dengan manusia, Allah kita offline dengan Allah. Satu masa Allah Taala online, offline, Allah tutup line. Kita pun online dengan Allah, Allah offline habis. Kita buka on, Allah off. Lah ni Allah tengah on, kita ada off. Nanti besar lagi kita on, Allah off. Baru kenyang kita roh benar-benar. Jadi banyaklah kita berzikir kita nak. Banyak ni peluang kita nak khusus kita ni peluang. Sebab apa? Satu kali selawat 100,000 kali ganda. Kalau kita letak 1,000 sehari, subhanallah. Ini peluang kita untuk nak buat ASA. Bukan S3. ASA. Amanah simpanan akhirat. Cuba pergi update tengok. Agak ada bawah agak. Update tengok. Tapi update yang ni lah. Tak ada nak update. Tapi duit kita update dulu. Kosong. Lepas tu bawang kau. Punya banyak. Okey, seterusnya banyakkan amalan soleh, kerja-kerja baik. Kerja-kerja baik apa? Apa kerja baik sana? Kerja yang paling baik ialah tawaf. Itu kerja yang paling baik. Tawaf di Kaabah, bukan tawaf di Hidayah. Banyakkan tawaf. Sebab siapa yang tawaf 7 pusingan. 7 pusingan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan segala dosa-dosa dia. Subhanallah. Banyakkan tawaf. Dan banyakkan salat. Di sana kita nak salat fardu, selebihnya sunat-sunat, sembahyang sunat yang tak pernah kita buat. Qabliyah, ba'diyah. Ini biasa kita buat. Sunat awabin. Awabin ma'a istikharah. Awabin ma'a hifzil iman. Awabin. Awabin ni sembahyang taubat. Nama sembahyang awabin. Juga sembahyang taubat. Awabin ma'a istikharah. Awabin ma'a hifzil iman. 6 rakaat. Nabi kata siapa yang sembahyang lepas maghrib 6 rakaat, maka pahala ada seperti dia beribadat 12 tahun. Ni dalam kitab Nasihat Agama dan Wawasan Iman. Boleh rujuk dalam tu. Subhanallah. Masa kita nak buat sembahyang Isyraq, tak nak buat. Lepas tu sembahyang duha. Lepas tu sembahyang hajat, taubat dan sebagainya lagi. Buatlah semua sunat-sunat yang kita nak buat tu. Itu di antara kerja-kerja baik yang kita lakukan di Mekah sana, insya-Allah. Balik di sini insya-Allah kita biasa akan lakukan. Kalau kita tak biasa, tak belajar, tak amalkan, maka tak menjadi. Sebab saya pernah sebut dulu satu ulama, saya terlupa nama dia. Dia ni menulis kitab. Lepas tu dia mengajar. Kitab dia ni beribu-ribu jilid. Anak murid dia berjuta-juta. Suatu hari dia meninggal dunia. Malam tu anak murid dia bermimpi dengan tok guru ni. Dia kata apa? Dia jumpa tok guru tu. Tok guru adalah satu dalam mahligai yang indah. Dan sudahlah. Dia kata untung tok guru mati dapat juga. Pasal tok guru banyak karang kitab. Tok guru pasal banyak anak-anak murid. Bahagialah tok guru. Tok guru dia kata, sebenarnya aku masuk syurga bukan pasal itu. Bukan pasal itu. Betul tu pasal apa ya tok guru? Aku masuk syurga ni pasal ada aku sembahyang. Maknanya kadang-kadang aku mati pukul 3 pagi buat tahajud. Kadang-kadang tak dan 3 pagi aku bangkit sebelum subuh buat tahajud. Di
tahajud dia tak dengar. Kadang-kadang buat 3 pagi, kadang-kadang 5 pagi, kadang 4 pagi, kadang-kadang nak semua dah baru buat tahajud. Lagi tak semua ada tahajud lah. Rupanya amalan itulah Allah pandang, inilah sebab aku masuk surga. Subhanallah. Subhanallah. Kita jangan sangka kita nak murid ramai, kita banyak, betul. Tapi amalan remeh-remeh ni kita tak bicara. Padahal dia kata aku masuk bukan pasal itu, aku masuk pasal amalan aku. Bayang tadi, itu bukanlah aku bangkit 3 pagi sampai tak tidur. Kadang-kadang 3 pagi, kadang-kadang 2 pagi, kadang-kadang dia tak. Kadang-kadang 10 lagi 10 baru bangkit dan bayang tadi. Tahajud dia tak ingat. Jadi amalkan insya-Allah, mudah-mudahan. Kita nak harapkan guru anak murid ramai. Tak tahu lah murid mana. Nak kata pengarang kitab tulis dalam WhatsApp banyak okey. Okey dah, jadi banyakkan amalan soleh itu di antaranya. Sebenarnya jauhkan perbuatan makruh. Makruh dan lara. Makruh ni di antaranya ialah isap rokok lah. Tapi sebenarnya rokok ni bukan makruh lagi dah. Kerana Saudi telah memfatwakan bahawa rokok hukumnya haram, berdosa. Maka isap rokok macam makan babi. Sama lah. Benar haram. Makan bewak, makan rokok. Sama isap rokok macam makan bewak. Hukumnya haram. Sama lah. Hukum haram. Buat benda haram pun jadi haram, berdosa. Makan babi kah, makan bewak kah, makan lutung kah, apa kah? Jadi oleh itu kita kadang-kadang sedih lah. Kita sedang wukuf di padang Arafah. Waktu mustajab doa. Kalau duduk, tiba-tiba ada jemaah Kristian yang duduk di luar pagar tu, duduk apa? Dengan bergelak, berketawa dan sebagainya. Subhanallah. Saya kata, wahai Allah, kenapa pilih mereka? Kenapa tak pilih yang lain? Kata Nabi, wahai ibu, kenapa ibu lahirkan sebagai manusia? Tidakkah baik ibu lahir sebagai seekor binatang? Allah Kasim. Kasim selamat. Subhanallah. Kalau boleh tinggal tuan-tuan. Bukan makruh lagi dah. Dah kajian ni kajian mengatakan cuma fatwa tak sekata, tapi fatwa dah ada. Sekata tak sekata, jadi fatwa dah ada, hukum pokok haram. Yang tak boleh hukum haram tu makruh lagi lah. Yang fatwa tu masih bisa hukum. Dia isap lagi, aku nak fatwa haram tak boleh lah, aku diisap lagi. Bukan kata ni, mufti yang terkadang aku ada tu. Yang apa, guru agama pun masih lagi jalan pilih isap rokok. Katalah Ibu Haji menetapkan semua guru-guru agama diharamkan merokok. Tanpa merokok, RTU, Return to Unit, hantar balik ke kita mah. Tapi mungkin jemaah pun akan dibuat pasal lepas ini. Kau kata semua jemaah sampai di Mekah tak boleh merokok. Tengah kata biar putus cinta, jangan putus rokok. Biar aku tak pergi haji, jangan aku putus rokok. Mungkin ada begitu kalamnya insya-Allah. Tapi dah lah. Jadi tak ada satu benda yang manfaat dah. Okey. Dan benda-benda yang lara dan sebagainya. Elakkan benda-benda lara tembak tak bertajuk. Tembak tak bertajuk. Okey, seterusnya kita tengok sikit lagi tentang sejarah lagi wujudan air Zam-Zam. Kewujudan air Zam-Zam sinonim dengan sejarah Hajar dan putranya Ismail. Munculnya Zam berpunca daripada dua pelakon utama, Hajar dan Ismail. Itu pelakon yang pelakon utama. Dua pelakon utama yang menyebabkan air Zam-Zam timbul atas hadiah daripada Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah Ta'ala kepada Hajar yang sabar, yang meletakkan tawakalnya kepada Allah semata-mata. Ketika Nabi Ibrahim nak tinggal dia, dia kata, ya Ibrahim, adakah engkau nak tinggalkan kami di sini? Sedangkan di sini tak ada pokok, tak ada orang apa semua. Nabi Ibrahim lepas letak Hajar dan anak kecil itu Ismail, dia berlalu. Ya Ibrahim, kemana nak pergi? Aina tazhab? Aina tazhab ya Ibrahim?
adakah kau nak meninggalkan kami di sini sedangkan di sini tak ada pokok, tak ada orang? Ibrahim tak kata apa. Telan mati mak, buah mati pak. Dan lagi, ya Ibrahim, aina tadhhab, kemana nak pergi? 3 kali. Yang keempat dia kata, ya Ibrahim, amaruka billah, adakah ini perintah Allah? Ibrahim bukti. Naam, ya, ini perintah Allah untuk meninggalkan kamu dua. Hajar kata, wahai suamiku Ibrahim, pergilah. Kalau Allah yang suruh, Allah tak akan membiarkan kami kelaparan. Bayangkan, tak ada siapa. Kalau kita suami tinggal, ni yang abang nak pergi kursus ni, tak tinggal di abang. Abang pun tak jolok lagi ni. Alahang makan 8 cek tu, kalau tak ada boleh minta kat Cik Iam ke Cik Nah ke Cik Munah ke apa kata kan. Boleh. Tapi Hajar ni kalau berkalam betul nak minta ke siapa? Wala syai'un wala insun, tak ada sesuatu apapun, tak ada manusia serat pun. Kalau habis makanan, habis susu dia, ke mana dia nak minta? Tapi suami dia kata, aku pergi, Allah tak payah perintah. Kalau gitu pergilah awal seminggu. Aku yakin dia percaya Allah tak akan membiarkan kami kelaparan. Bayangkan, pergantungan dia 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya hasil daripada tawakal Hajar itu, maka Allah menghadiahkan satu, iaitulah air zam-zam. Jadi kita pun di Mekah nanti kita kena laluilah segala halangan, dugaan, tabaran dan sebagainya. Akhir kali Allah akan hadiah kat kita. Apa dia? Haji mabrur. Haji yang Allah terima. Bagaimana Hajar dapat anugerah, kita pun dapat anugerah. Tapi kita kena sabar macam Hajar. Jangan duk marah, jangan merungut, jangan komplain, jangan mengebat, jangan jadi histeria, macam-macam. Dia jadi macam-macam jadi. Sebuah lembah yang gersang lagi tiada berpenghuni. Itu asal tempat tu. Hajar berlari-lari Bukit Safa dan Bukit Marwah mencari air. Apabila putranya Ismail menangis, bukan tekan menangis, bergolek-golek, menggulung-gulung kerana kehausan. Yang keduanya, satu kehausan, satu kelaparan. Haus, lapar kerana kepanasan dan dahaga yang amat sangat. Bayangkanlah. Cuba tuan-tuan rasalah tuan-tuan masa tu dahaga. Air tak ada. Ya Allah. Masa masa Zam-Zam dihibus oleh suku Jurhum. Lepas tu masa timur tu masa Abu Talib. Masa Abu Talib tu mengorek Zam-Zam tu, air tak ada. Dia pakai korek juga dengan dahaga yang ada yang meninggal masa korek tu. Air tak ada, dahaga ni amat sangat. Tiba-tiba ada balik. Okey. Setelah barutan burang alif sebanyak 7 kali. Mana 7 kali ini melambangkan kepada usaha yang gigih. Bukan usaha yang remeh-temeh, usaha yang terlampau gigih. 7 kali. Jadi kita kena usaha sabar yang maksimum. Sabar. Maksimum. Bukan sabar. Cuba kata, sabar boleh tuan, tapi sabar ada batasannya. Ada batas. Boleh sabar, boleh. Lagi saya bersuara, tapi tuan, sabar ada batasannya. Sabar tak ada batasan. Suatu Hajar lari 7 kali, masa sabar tu tak ada batasan. Hanya kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan pun sedang berbunyi, maka kita pun kena berhenti buat seketika. Lepas tu kita sudah Isya, lepas tu kita sambung semula, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Yang tahu jangan lagi clear. Dulu bela, sekarang clear. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.